Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para ulama tempatan, ustaz-ustaz, pemimpin-pemimpin setempat, seluruhnya tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran. Syukur kita kepada Allah SWT. Karena malam ini Allah himpunkan kita sekali lagi dalam masjid yang mulia ini, semata-mata untuk mendapat ilmu yang kita harapkan boleh memberi manfaat pada kita. Mudah-mudahan Allah bekalkan kita dengan ilmu yang secukupnya untuk menjalani kehidupan supaya sesuai dengan kehendak Allah, supaya mencontohi baginda Nabi SAW. Ilmu itu mesti ilmu yang memberi manfaat. Karena ilmu jadi tiga, tuan-tuan. Yang pertama, ilmu yang memberi manfaat, itu yang jelas. Yang kedua, ilmu yang memberi mudarat, ilmu yang mendatangkan kita dosa, menyebabkan kita masuk neraka. Ilmu juga. Nak nari bisa ilmu, nak judi bisa ilmu, nak merokok nak ilmu apa. Itu ilmu yang memberi kebinasaan. Itu tanda. Dan yang ketiga, ilmu yang sia-sia, buang masa. Pahala pun tak ada, dosa pun tak ada. Seperti ilmu main saiban, ilmu main dam, ilmu main terem, tak ada perbezaan, buang masa je. Sama orang suka main dam, buang masa je. Apa ada kemahiran main dam, tak apa, tak ada. Ada menghanya Pak Haji je. Kalau belum naik haji, makannya satu ke depan lah, ke belakang tak boleh makan. Lagi bila dah naik haji, lama menang haji tu, Pak Haji tu lama. Lompat-lompat makan, kiri makan, kanan makan, langkau-langkau makan, langkau-langkau boleh makan. Itu ilmu sia-sia namanya. Ilmu main seremban.
ilmu mencongkak, itu ilmu sisir. Kita tidak ilmu yang memberi manfaat. Kalau kita baca kitab namanya Hidayatus Sadiqin, ilmu yang memberi manfaat, ada 6 tanda. Yang pertama, lagi banyak ilmunya, lagi dia takutkan Allah. Yang kedua, dia lebih gemar kepada akhirat daripada dunia. Yang ketiga, dia kurang gemarnya kepada dunia. Yang keempat, dia tahu kelemahan diri dia masing-masing. Kita tahu kelemahan orang lain dari diri sendiri, tak tahu. Yang keempat. Yang kelima, dia kenal tipu daya syaitan. Bagaimana syaitan menipu daya kita supaya kita tidak memberi perhatian kepada majlis ilmu, pengajian macam ni. Dia kenal, dia tahu tipu daya syaitan. Itu yang kelima. Yang keenam, dia tahu perkara-perkara yang membatalkan pahala ibadah. Tak ada pahala. Iaitu ujub, riak dan takabur. Itu ilmu yang memberi manfaat. 6 tanda. Jadi mudah-mudahan yang kita belajar malam ni, ilmu yang memberi manfaat. Ada gunanya bila kita guna dalam hidup kita. Baik, untuk malam ni kita sambung pembacaan kita. Tajuk kita ni masih selawat. Siapa ada kitab, buka muka surat 28 lebih kurang. Saya tak tahu pasal muka surat 28. Tajuk yang selawat. Dia bagi contoh-contoh selawat yang perlu kita perlu kita zikirkan, perlu kita sebut, kita baca. Baca nanti lah. Antara selawat yang masyhur dia akan baca. Sempat juga tak tahu lah malam ni ada sebelum itu lagi. Cari. Dan daripada Nabi SAW bahawasanya bersabda dia, datang akan daku Jibril. Jumpa. Ada yang jumpa lagi. Datang akan daku Jibril dengan manis mukanya. Senyum aja Jibril tu. Maka kataku, ya Jibril, tiada aku lihat akan dikau seperti aku lihat sekarang. Jumpa, yang bagi. Jumpa tak apa? Tak jumpa tak apa? Ada. Jawab kalau tanya orang. Kemalah mungkin dia mana-mana. Ada itu dah. Tak pernah aku tengok kamu manis muka besar ni. Ya Rasulullah. Aku lihat akan dikau. Tak pernah aku lihat akan dikau seperti aku lihat sekarang. Maka katanya, ya Rasulullah, aku hendak khabar akan dikau. Aku nak khabar kepada kamu dengan perkhabaran yang ajaib, yang heran. Aku pun heran, kamu pun heran juga. Apa yang ajaibnya? Maka kataku, bahkan ya, kabur lah aku nak dengar. Maka dia reti aku nak kabur tu. Maka katanya, tak kala sampai aku kepada Jabal Qaf, nama bukit itu bukit Qaf ya. Nama Jabal tu bukit. Tak kala sampai aku kepada Jabal Qaf, maka dengar aku akan suara menangis. Ada menangis. Suara menangis. Meraung, ngobak. Dan menggeram tu nangis. Menggeram jangan bertali-tali. Dan mengeram dan tadarruk artinya menghasilkan hina diri. Di belakang Jabal Qaf tu, di belakang itu 50 sahabat. Siapa tak? Nabi dengar. Maka pergi aku kepadanya dan aku lihat satu malaikat. Aku nampak satu malaikat. Yang muqarrab, artinya malaikat itu hampir mengalah. Kalau satu bagi muqarrab, kalau bukan muqarrabin. Muqarrabin itu kami ada. Orang muqarrab itu salah dia. Yang muqarrab, yang hampir mengalah. Telah patah dua sayapnya. Malaikat itu ada sayap, patah sayapnya. Dan mukanya berlumur tanah, air tanah, mukanya kena tanah. Dengan air matanya dan mengalir darah, ada darah itu pada tempat, air matanya itu, kan darah bukan air bukan ada darah keluar. Maka ia mengetahui akan aku, dia kenalkan aku ni Jibril, dia kenal kan? Dia mengetahui akan aku
dan aku mengetahui akan dia, aku kenalkan dia mengenalkan aku juga, ya. Ya. Sayapnya dan mukanya berlumur darah dengan air matanya, dan mengalir darah pada tempat air mata yang keluar darah, bukan lagi darahnya. Maka ia mengetahui akan aku dan aku mengetahui akan dia, maka ialah malaikat yang muqarrab, malaikat yang hampir Allah, yang pada langit duduk atas sarirnya. Duduk atas sarir itu katil, cakap Arabnya sarir, ya. Duduk atas sarirnya dan dikelilingnya 70,000 malaikat yang lain. 70,000 malaikat lain berkeliling dia, bersosok, bersosok yang berbalik-balik mengelilingi dia. Bersosok mereka itu duduk berkhidmat akan dia, artinya bekerja untuk dia, membantu dia. Dan tiap-tiap nafas, tiap-tiap nafas mereka itu yang keluar daripadanya dijadikan daripadanya satu malaikat. Tidak nafas keluar malaikat lain, Allah nafas keluar malaikat lain. Itu dia, itu malaikat yang hendak Allah aku ambil berlaku, ya. Satu malaikat lain. Maka aku tanyakan akan dia, apa dosa engkau? Kenapa kamu sampai patah sayap ni? Kenapa patah sayap ni? Kamu darah-darah kamu ni? Membayar mati aku itu darah, patutnya ayu keluar, ini darah keluar. Kenapa? Aku tanya kepada mereka itu, apa dosa engkau? Maka katanya, tatkala datang Nabi SAW, Nabi datang pada malam Mi'raj. Mi'raj itu Nabi naik ke langit. Dan Isra artinya perjalanan daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Itu namanya Isra. Malam itu naik ke langit, namanya Mi'raj. Itu kita selalu buat upacara Isra dan Mi'raj. Isra itu artinya berjalan malam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Itu namanya Isra. Berjalan dari Mekah ke Baitul Maqdis. Kemudian sampai ke Baitul Maqdis, naik ke langit. Itu namanya Mi'raj. Itu upacara selalu kita buat Isra dan Mi'raj. Ini bicara pada malam itu, aku nampak Nabi itu naik ke langit dalam malam Mi'raj itu, malam dia naik ke langit itu. Mana dia? Dia duduk dari rumah akan dia, maka tiap-tiap lagi aku keluar daripadanya. Mana? Apa dosa engkau? Tanya, kan? Tatkala datang Nabi SAW pada malam Mi'raj, maka berhadap akan dia. Aku nampak dia. Maka berhadap akan dia dan bangkit berdiri. Baginya oleh segala ahli langit. Malaikat-malaikat lain pun berdiri memuliakan Nabi Muhammad SAW. Semua berdiri belakang. Anda mulia tu, kerana memuliakan baginya. Dan aku membimbangkan pekerjaan apa. Aku tak bangkit, aku duduk aja kerana saya nak projek aku. Tak sempat nak bangkit kerana saya nak pekerjaan aku. Maka tiada sempurna memuliakan aku baginya. Sebab itu dipatahkan sayapnya, berdarah-darah mukanya. Itu Allah denda dia kerana tak nak bangkit menghormati Nabi Muhammad SAW. Dan pada satu riwayat adalah aku di atas sarirku. Macam tu riwayat lain. Ini juga tapi lain cerita. Aku di atas katilku. Maka lalu dengan daku Muhammad SAW. Mereka lalu berdiri itu, Muhammad lalu depan dia. Maka tiada aku bangkit berdiri baginya. Aku tak nak memuliakan dia. Maka diseksa akan daku Allah Ta'ala. Allah seksa aku kerana aku tak nak memuliakan dia. Dengan ini seksa. Apa seksanya? Patah sayap, darah muka, keluar darah, patutnya keluar air mata, menangis dengan air mata, tidak, darah yang keluar. Seksa, Allah seksa aku ni. Dengan seksa dan dijadikan daku pada tempat ini. Kata Jibril, maka tadarruk itu muliakan dia, minta doa. Maka tadarruk aku meminta kepada Allah Ta'ala, dan meminta
meminta syafaatku baginya. Aku minta syafaat supaya Nabi itu memberi syafaat pada dia. Kalau kita pun begitu juga di akhirat itu, kita harapkan syafaat dari Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Apa itu syafaat? Bantuan. Nah, kita dah minta pada Nabi Adam. Apa jawab Adam? Nafsi, aku komen. Pergi kamu minta pada Nabi Nuh, dia minta Nabi Nuh. Nabi Nuh kata, aku komen. Pergi kamu minta pada Nabi Ibrahim kata, aku komen. Aku tak boleh nak bagi syafaat pada kamu. Pergi kamu minta pada Nabi Musa. Nabi Musa kata, nafsi juga. Tak boleh nak bantu kita. Pergi kamu minta pada Nabi Isa. Nabi Isa kau betul juga. Aku komen. I am me, you are you. Aku tak boleh bantu kamu. Aku malu dengan Allah. Pergi kamu minta pada Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta pada Nabi Muhammad pun sujud minta pada Tuhan dan dia dapat memberi syafaat kepada kita. Itu ni. Tapi syaratnya layak. Kalau kita rajin selawat dengan dia, layak untuk menerima syafaat daripada Nabi. Apa syafaatnya? Di antaranya ada orang patut masuk neraka. Tapi dengan syafaat Nabi tak jadi masuk neraka, masuk syurga. Sebab tak nak menang. Di antara syafaat lain orang tu masuk syurga tanpa hisap. Tak cek tu pun masuk syurga. Di antara yang lain syafaat Nabi itu dapat pangkat di akhirat. Apa pangkatnya? Dapat pangkat al-muflihun, al-faizun, al-abrar, ashabul yamin. Itu nama pangkat-pangkat di akhirat. Itu dia syafaat Nabi. Tapi tak nak menang. Dan kami tidak akan mengatakan lalu bilang amin. Kalau sahabat anda, tak ada pengangan-angan. Seperti yang semua orang dah syafaat dari Nabi. Jadi kalau dah syafaat itu, banyaklah kita berzikir, banyaklah kita selawat. Itu syafaatnya baginya. Maka firman Tuhan Rabbil Alamin, Tuhan yang menjadikan alam ini, tiada aku terima akan syafaat engkau hingga selawat ia atas kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita minta dengan Allah, dia kata Allah aku tak lagi, tak aku terima. Sehingga kamu selawat ke Nabi. Bila kamu selawat ke Nabi, baru aku bagi. Dia kena selawat dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan dan perempuan, selawat ini satu ibadah yang Allah turut sama. Yang lain Tuhan tak sama. Selawat Allah sama. Semayang tadi, Tuhan tak semayang. Kalau Tuhan semayang, nak nyembah siapa? Nak nyembah siapa? Dia yang disembah, dia tak semayang. Kita puasa, Tuhan tak puasa. Kenapa Tuhan tak puasa? Kerana Tuhan itu bukan jenis makan dan jenis minum. Apa puasa? Tapi kita selawat, Allah pun selawat, malaikat pun selawat. Mana tahu? Allah kata dalam Quran. Ada dalam Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada tak ayat? Allah apa ni? Inna Allah, sesungguhnya Allah wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya salluna 'alan nabi, mereka itu semua selawat kepada Nabi. Oleh yang demikian, wahai orang beriman, selawatlah kamu kepadanya dengan selawat yang banyak. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selawatlah kamu kepadanya dengan selawat yang banyak. Ada kerana Allah turut serta. Yang lain Allah tak sama. Kita buat, Allah perintah kita ada. Tapi selawat Allah suruh kita buat, dan dia pun sendiri selawat juga. Kerana dia kasih menuakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berselawat sekali. Jadi kata-kata Tuhan, aku tak akan terima permohonan syafaat kamu sehingga kamu selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kamu selawat, baru aku terima atas kekasihku. Kerana Muhammad itu kekasihnya, kekasih Allah ya. Kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 kali. Anak selawat itu 10 kali, baru aku terima. Jadi kata Allah, bawa pada orang yang minta syafaat itu. Maka menselawat malaikat itu 10 kali. Malaikat pun selawat 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. 10 kali ya. Maka diangkatkan daripadanya oleh Allah Ta'ala akan balaknya. Dihapuskan balak, dihapuskan musibah yang kena daripada itu. Disembuhkan penyakit dan sebagainya.
diangkatkan balak itu. Dan ditambahkan sayapnya. Sayap yang patah tadi dia dibaikkan, dielok kembali, ditambahkan sayapnya dengan berkat selawat atas engkau. Mereka ngapun Nabi ni, dia disenyum dengan Nabi tu, sehingga dia sahabat mereka ya. Dan yang Nabi, kenapa kamu ni senyum ni? Aku tak nak tengok kamu begitu manis muka ya. Hari ni manis muka rupanya, rupanya dapat berita yang terbaik. Allah tak bagi syafaat pada orang tu sehingga dia berselawat kepada Nabi. Mereka mau juga, Allah tak bagi syafaat kepada mereka sehingga mereka tu selawat kepada Nabi. Dia memanjangkan selawat atasnya. Harapkan syafaatnya dengan barang mana lafaz selawat serta dengan segala syaratnya. Selawat tak ada. Macam-macam boleh. Ada yang panjang, ada yang pendek. Ada yang mudah senang menyebutnya, ada yang panjang nak baca supaya pusat, nak ngapel, nak baca supaya macam-macam boleh buat. Jadi selawat. Yang salahnya langsung tak nak selawat. Selawat tu kita memuliakan dia. Kemudian tengok ini contoh-contoh. Setengah daripadanya berhadap hati kepada Allah Ta'ala dan niat mengikut suruhnya. Kenapa nak selawat? Kerana Allah suruh. Ya, sallu alaihi wa sallimu taslima, kata Allah. Perintah tu. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi. Selawat akan kepadanya. Taslima dengan selawat yang banyak-banyak. Allah perintah tu. Jadi itu. Kenapa kita selawat? Kerana Allah perintah kita suruh selawat. Itu sebab itu suruh selawat tu ya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, ibadah yang garanti dapat pahala walaupun tak faham, walaupun tak khusyuk, ada dua. Yang pertama selawat, yang kedua membaca Al-Quran. Baca Quran walaupun tak faham, dapat pahala. Tapi jangan baca betul lah, ikut tajwidnya. Nah, dapat pahala walaupun tak faham. Macam kita baca surah Yasin, tak faham pun. Nah, kalau baca dia tak tahu apa amanahnya. Tapi baca itu juga. Alam ahadilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya, tak tahu maknanya. Baca dia tapi dapat pahala. Quran. Yang kedua selawat. Selawat pada dapat pahala ya. Walaupun tak tahu mana panjang ke pendek ya. Selawat. Dua jenis ibadah yang dijamin dapat pahala walaupun tak khusyuk. Walaupun tak harga hati, hatinya lain tapi dapat pahala no? Itu harga selawat. Ya. Lebih banyak lagi kita selawat. Maka sayudianya hendaklah membanyakkan selawat atasnya. Harapkan syafaatnya dan barang mana lafaz selawat serta dengan segala syaratnya. Tak kita selawat apa pun, janji selawat. Jangan tak selawat dah. Dengan nyanyi je selawat tak nak. Nyanyi pun hebat. Dalam hatiku hanya ada kamu. Nyanyi je. Selawat tak nak. Bukan tuan-tuan dia. Jangan menyalah hati dengan saya. Ustaz dengan hati kemih. Bukan dia dengan hati apa dah. Tapi ada tak jenis orang itu. Nyanyi je kemih balik. Tak okey. That's the way I like it. Selawat tak nak. Dengar Nabi juga tak sebut sallallahu alaihi wasallam. Dengar gitu je, tak jawab sallallahu alaihi wasallam. Kedekut lah, orang tu yang betul itu sampai kedekut, bakhil, pakai jaring, tak hidung masin, sikit. Kalau dia nak selawat, dia kena selawat. Dengan syarat dia, setengah daripadanya berhadap hati kepada Allah Ta'ala. Dia itu bagi bagaimana kalau dia ingatkan Tuhan. Dan niat mengikut suruhnya. Dia niat berselawat kerana itu perintah Allah. Dia buat itu kerana mengikut perintah Allah. Dan membesarkan hak Nabi-Nya, memuliakan Nabi. Dan menghadirkan pada hatinya nur Nabi. Nampak pada itu cahaya Nabi itu, nur putih cahaya. Nur Nabi SAW. Dan kebesarannya, dan bahawasanya ialah sebab dan wasilah tertib perantaraan, namanya wasilah
perantaraan. Yang apa? Yang uzma itu yang besar. Azim, berkata azim. Uzma, yang azim itu uzma. Yang uzma. Bagi menyampaikan tiap-tiap kebajikan dunia dan akhirat. Ada lagi dengan air sembahyang. Kalau itu ada wudu. Orang selawat di wudu. Dan menghimpunkan antara selawat dan salam. Dan ada dua. Allahumma salli wa sallim. Dengar dulu. Allahumma salli. Salli itu selawat. Salli itu salam. Dua-dua buat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dua-dua ya. Allahumma salli wa sallim. Satu salli, satu sallim. Salli itu selamat. Sallim itu selamat. Minta ucap selamat. Itulah. Dua-dua dapat. Kebajikan dunia dan akhirat, dan lagi dengan air sembahyang dan menghimpunkan antara selawat dan salam. Dan disebutkan Sayyidina, sebut Sayyidina Muhammad. Kenapa nak Sayyidina? Sayyidina seperti penghulu kami, memuliakan Nabi. Macam kita berdoa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam tahiyat akhir ada, tahiyat awal ada. Ya, kita sebut Sayyidina. Boleh tak? Boleh. Tak sebut apa? Boleh. Ada kau Allahumma salli ala Muhammad. Boleh tak apa? Sah sembahyangnya. Tapi kalau tambah Sayyidina boleh tak? Walaupun Nabi tak sebut Sayyidina, Nabi itu sebut dari dia, tak Sayyidina tu. Dia ngapakan dari dia, penghulu kami, dia penghulunya. Dia tak sebut Sayyidina Muhammad. Tapi kita memuliakan Nabi itu. Kita sebut Sayyidina. Nabi itu. Kita memuliakan dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. Boleh berkata Sayyidina itu. Sayyidina itu penghulu kami. Ini tak apa ya? Dan melainkan yang datang warid itu contoh. Dengan ketiadaannya maka diikut akan dia. Kemudian bawah ni adalah contoh-contoh selawat yang patut kita buat. Antara selawat yang masyhur dan setengah daripada lafaz selawat yang masyhur, kelebihannya selawat Sidi Ahmad Al-Badawi. Bukan yang bawah ni, ada sebelah atas tu. Nama selawat Ahmad Badawi. Bukan Abdullah Badawi, Ahmad Badawi ya. Telah menyebut akan kebanyakan daripada arifin. Arifin itu orang-orang yang kenal kalau panggil arifin. Kamil. Tapi orang lagi seorang tu panggil arifin. Ada orang lagi namanya arifin. Tuan-tuan, ada orang lagi namanya arifin. Patutnya ramai arifin tu. Ini seorang namanya arifin. Itu orang lagi mengapa itulah. Suka mubah. Saya ada seorang kawan namanya arifin. Haji Arifin. Arifin lah. Patutnya ramai kalau seorang panggil arif. Macam ulama. Ulama tu patut ramai tu seorang. Tuan-tuan, ulama tu patut ramai, baru dipanggil ulama. Kalau seorang panggil alim. Tapi orang lagi kalau seorang panggil ulama. Ada pun Ustaz Amir tu adalah ulama. Betul tu, alim tu. Ustaz Salali tu ulama. Betul. Ustaz Nur Azam tu ulama. Betul tu. Artinya alim. Kalau seorang panggil alim. Tapi orang lagi sebut ulama. Tak apalah. Itu dari segi bahasa. Tak ada dosa pun. Tapi salah guna. Ulama tu betul ramai. Syuhada ramai. Anbiya ramai. Dengan seorang-seorang Arifin ramai. Tapi orang lagi suka lupa. Arwah tu ramai. Kalau seorang panggil roh. Kalau ramai arwah. Ila arwah sanu. Boleh lah. Ramai. Sebut namanya ramai ini. Kalau seorang roh, ila ruhil marhum Haji Ibrahim Iftar bin Majad. Contohlah kalau dia jadi roh tu ya. Sebut pada dia. Kalau seorang, kalau ramai bawa arwah. Tapi orang lagi juga seorang sebut ramai. Arwahnya siapa tu? Padahal dia seorang ada tapi apa rohnya. Dia salah guna. Salah gunakan perkataan itu.
Baik, itu arifin ya. Daripada arifin akan bahwasanya dia sebab bagi menghasilkan anwar seperti cahaya-cahaya. Kalau satu cahaya panggil nur, kalau banyak cahaya panggil anwar, cahaya-cahaya pada hati. Dan membukakan asrar seperti rahsia-rahsia. Ya. Dia buka rahsia-rahsia yang tersimpan, kita tahu. Yang batin, asrar ya, rahsia-rahsia yang memudahkan rezeki yang zahir dan rezeki yang batin. Ada rezeki zahir, ada rezeki batin. Ilmu rezeki batin, ketenangan jiwa rezeki batin, rezeki zahir benda yang kita boleh mamam. Itu rezeki zahir boleh diminum, itu rezeki zahir. Yang batin, ketenangan jiwa, ilmu yang memberi manfaat, iman itu rezeki itu. Allah bagi kita iman. Itu rezeki yang batin. Rezeki yang zahir dan rezeki yang batin. Yaitu ilmu dan makrifat, semua batin tu. Dan menolong atas nafsu, tolong nafsu tu. Nafsu sentiasa mengajak kejahatan, tapi yang tolong tu nafsu tu dikawal. Dia untuk yang baik-baik dia. Menolong atas nafsu dan syaitan, atas seteru. Nafsu tu di antara seteru kita, antara musuh kita. Syaitan pun musuh kita juga. Mana tahu apa khabar? Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Tadi dah saya baca ayat tu. Bukankah aku dah bagi tahu kepada kamu wahai anak Adam, Allah ta'budu syaitan, jangan kamu ikut cakap-cakap syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya dia untuk kamu adalah musuh yang nyata. Syaitan. Itu musuh kita. Musuh orang beriman ada 5 tu tuan. Al-mu'minu baina hamsin syadailah. Orang beriman akan berhadapan dengan 5 musuh. Yang pertama, mu'minun yahsuluhu, orang beriman yang hasad dengki. Yang kedua, kafirun yuqatiluhu, yang orang kafir yang sentiasa nak membunuh dia. Yang ketiga, wa munafiqun yuqtibuhu, orang munafik yang benci benuhkan dia. Yang keempat, wa syaitanun yudhilluhu, syaitan yang sentiasa nak menyesatkan dia. Dan yang kelima, wa nafsun tanazzi'uhu, dan hawa nafsu yang sentiasa mengajak dia kepada kejahatan. Itu dia kata. Jadi kita membantu melawan hawa nafsu, membantu melawan syaitan, membantu melawan seteru-seteru orang beriman. Dan telah menyebut mereka itu bahawasanya membaca akan selawat ini 3 kali menyamai membaca selawat Dalailul Khairat. Ada selawat namanya Dalailul Khairat, artinya dalil untuk melakukan kebajikan, dalil untuk melakukan kebaikan. Dan barang siapa yang mengekali membaca akan dia 3 kali tiada lepas malam, lepas malam maghrib, sebentar maghrib insya Allah. Kalau ada ngaji lah, kalau ngaji wajib ngaji dulu, ini sunat ya. Jadi yang wajib dengan sunat mana buat dulu? Tuan-tuan buat? Yang ini wajib, yang ini sunat, mana buat dulu? Buat wajib dulu. Kalau ngaji jangan wajib dulu ya. Tapi kalau tak ada pengaji, beres tu. Lepas malam maghrib, dan isyak, tiap-tiap hari. Saya melihat akan asrar. Allah akan tunjuk dia banyak rahsia-rahsia yang tertentu. Banyak rahsia-rahsianya. Yang banyak itu. Itu selawat ini ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Sadaratil asli nurin niyah. Walam itil qabdatir rahmatniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa ashrafal surata rasatal jasmaniyah wa ma'zil asrarir rabbaniyah wa khazainil ulumil islaqifaniyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatil saniyah warutbatil aliyah anid darajatil nabiyuna
nahta liwatihi fahum minhu wa ilaihi. Wa sallallahu wasallam wa barik wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa wada'ta wa amat wa ahyuta ila yaumi tamu asu minal abnaika wa sallam tasliman kasiran walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saya sudah hafal. Walaupun macet tapi kena mau macet. Ini hafal jawab. Itu selawat yang dianjurkan tu. Nama selawatnya Ahmad Badawi. Selawat apa? Ahmad Badawi. Bukan Abdullah Badawi ya. Selawat Ahmad Badawi. Ya. Dan setelah setengah daripada selawat tu selawat apa? Sini tu apa? Pengulu kami. Sini Ahmad Al-Badawi, yaitu Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryatil akhyar wa miftah babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ibdhalih. Nak berlaku boleh? Nah, selama ini berlaku boleh. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftah babil yasar Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ibdhalih. Nak boleh ke? Kalau kita seorang-seorang itu boleh berlaku itu senang apa ya? Dan terhibur pelan-pelan. Apa katanya? Allahumma shalli ala nuril anwar. Ya Allah, ya Tuhan, akan nur yang nur di atas segala nur. Allah itu nur atas nur. Wa sirril asrar, dan rahsia di atas segala rahsia. Wa tiryatil akhyar, dan dapat rahsia-rahsia yang lagi yang sempurna. Wa miftah babil yasar, ada anak kunci ke arah rahsia-rahsia. Ada anak kunci ke arah rahsia. Nampak untuk siapa? Untuk Sayyidina Muhammad yang terpilih. Sayyidina Muhammad yang terpilih. Dan sahabat-sahabatnya yang suci. Wa ashabil akhyar, dan juga sahabat-sahabat yang baik. Dan bilangan mereka penjaga Allah tetap sehingga banyaknya. Itu nama selawat Ahmad Badawi. Nak nyanyi, nak ada nyanyi kan? Ikut. Allahumma shalli wa sallim ala nuril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftah babil yasar Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ibdhalih. Nak nyanyi kan? Elok dibaca tiap hari Jumaat. Tiap hari Jumaat dibaca kan? Sebelum sembahyang baca. Tu bila baca tu pergi ke masjid kan sebelum waktu orang azan baca dulu. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar. Kena faham lagu-lagu dah. Kemudian kita baca selawat bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dah bunyi cukup kecil. Kita baca selawat sekali datang ya. Untuk pagi ini, untuk malam ini cukup sekali itu. Okey, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Mana ada perempuan pun tuan-tuan ya. Salah silap minta ampun dan maaf ya. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu yang boleh kita manfaatkan dalam hidup kita.
Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak pangkang? Has anybody got any objection? No objection. Setuju belakang lah. Has anybody got any question? Ada